sekarang dah lupa, orang nak minta recording tak dapat. Okay, so this Fibonacci you can use or basically or literally on anything that you want to trade on, even stocks, tak ada masalah. Okay, tetapi but the market cannot be on a sideways trend. Okay, it must be on a uptrend, either an uptrend or a downtrend. Okay, market tengah menaik atau tengah menurun, boleh. Kalau market tengah sideways, tak boleh guna. Sebab kita nak cari pullback atau retrace. Those two things kita kena tahu. So first thing, tengok the market. Market tengah trending or tengah sideways. If market tengah sideways, you cannot use lah. Okay? Macam contoh currently, these 2 days. Ni tengah sideways actually. So we cannot see how low the market will go because actually kita nak kena tengok berapa rendah yang dia boleh turun. So if let's say it's still maintaining within this area, then there's no point to wait. Because dia tak nak turun lagi dah. So kita tak boleh nak guna Fibonacci kat sini. But we can still use the principles lah. Maknanya this level you can use as a support. Okay, and if the market keeps bouncing above it, then memang dah tak boleh nak turun lagi dah. So what you can do is you can have a buy stop position kat situ. But it's not that advisable buying at the highest price lah. Kalau nak buy, kita nak beli serendah yang boleh. Kalau nak sell, kita akan sell setinggi yang boleh. Even though the market is going upwards. Okay, but we don't really know how high can the market go. Berapa tinggi dia boleh naik lagi. Kan kita dah beli kat atas, dia turun pula. Kita pula yang stress kat situ. Okay. Alright, so tu. Anwar. Hai cikgu. Ya, hai Anwar. Welcome. Dijemput masuk. Kalau if you think that this topic is useful, berguna kepada trading, kepada trader-trader lain, okay, share je link yang direct masuk tu. Jangan share link yang register punya. Okay, share link yang link Cisco Webex tu, share je kepada kawan-kawan. So dia boleh terus masuk ke dalam dan boleh terus sebab kita tengah dah masuk live. Dah tak payah nak register lagi. Okay, terus masuk je. Kalau ada rasa nak bagi kat kawan-kawan, bagi terus link Webex pada dia. Jangan bagi link yang register itulah. Okay, so link Webex terus masuk ke sini dan kita boleh terus start. Okay, so kejap pun slide kan. Kejap saya buka slide kejap. Sementara tu, kalau nak apa-apa check je, tulis je dalam chat. Okay, kalau perlukan nak request currency ke, ada spesifik request yang kamu nak minta saya buatkan pun boleh. Sebab hari ni nak request untuk benda lain pun, maksudnya tak nak guna Fibonacci pun boleh. Nak request lukis trend line ke, support resistance ke, pun boleh, tak ada masalah. Okay, kita akan start kejap lagi, dalam 2 minit lagi we will start off. Before that, if you want to request anything, just put in the chat. Nak request slide boleh cikgu. Yes. Request slide boleh je. Nanti PM saya lepas kelas. Lepas kelas PM saya boleh ambil slide. Kalau nak tengok video ni, nak ulang balik video ni, nanti saya akan letak link YouTube sekali. Tapi itu besok lah sebab nak bagi dia render, dia nak masuk ke dalam upload kat YouTube. Okay, so besok saya akan post link dalam group. So siapa yang belum masuk dalam group Telegram SamTradeFX lah. Okay, so kita ada group kita sendiri. So boleh tengok kat dalam situ. Setiap kali saya akan boleh dapat slide. Boleh je. Kenapa tak boleh dapat? Slide bukan hak milik saya. Bukan hak cipta. Saya pun bukan hak cipta saya. Bukan saya yang create Fibonacci ni. Ini kena Fibonacci ni kena apa ni kita panggil, kena repeat setiap hari sebenarnya. Sebab setiap hari market itu akan berubah-ubah. Okay, paling bagus exercise yang paling bagus, pilih currency mana yang kamu suka setiap hari.
Okay, cari trend, tarik Fibonacci, bagi kat saya, post kat saya. Cek, minta saya cek, cikgu betul tak? Cantik tak tarik-tarik? Kita bincang kat situ. Okay, kalau segan nak letak dalam grup, hantar PM. Okay, kalau tak segan, kalau rasa adventurous nak letak dalam grup, boleh, tak ada masalah. Sebab bila seorang dah start tak letak dalam grup, trader lain pun akan join letak dalam grup sekali. Dia jadi tak segan. Okay. Okay, makin ramai sikit dah masuk. Okay, so kalau tiada soalan, tiada request, tiada apa-apa, saya boleh start lah, saya start off. Okay, so untuk hari ni, chapter 8, lebih kurang lah. Okay, so chapter hari ni adalah Fibonacci Trading. Okay, so Fibonacci Trading, Fibonacci Trading kita boleh gunakan dekat semua jenis produk. Yalah, apa-apa yang kamu produk yang kamu nak trade, currency ke, commodities ke, energy ke, stocks ke, okay, semua boleh, tak ada masalah. Okay, cuma syarat dia is kena maknanya Fibonacci tu dia ada syarat dia sendirilah, bukan syarat ikut currency yang apa kamu nak trade. Okay, syarat dia adalah base pada market tu ada tak trend tengah berlaku. Kalau tak ada trend, tak boleh. Okay, market kena ada trend. Kalau ada trend, baru boleh plot Fibonacci tersebut. Sebab dia nak kena tengok trend. Maknanya market tu tengah naik ke tengah turun. Kita nak tengok salah satu dua tu. Kalau market tu tengah ke tepi saja, sideways, tak boleh lah. Okay, tak cantik. Okay, kita nak tengok market tu dia tengah menaik atau menurun. Yang bagusnya tengah menaik atau tengah menurun lah. Contoh, let's say saya ambil Australian dollar. Okay, Australian USD lah. Okay, so boleh nampak dia punya, kalau saya zoom out jauh sikit, okay, kita boleh nampak lah market sebelum ni menurun. Lepas tu dia tengah menaik. Okay, tetapi bila kita makin dekat, nampak tak? Dia punya tempat tinggi tu sama. Tempat rendah dia pun sama. So yang ni tak cantik. Kita tak nak macam ni. Okay, di mana market tu sebenarnya tengah sideways. So untuk sideways market, Fibonacci dia tak valid, tak cantik. Okay, so untuk sideways market, apa yang kamu boleh guna? Kamu guna Fibonacci, guna support resistance je lah. Okay, letak satu atas, satu kat bawah, satu kat tengah contohnya. Gunalah. So kalau macam contoh hari ini, okay, Australian dollar hari ni, kalau dia tak lepas kawasan atas kuning ni, dia akan sambung turun patah balik, turun ke bawah. Tu je. So bila dia turun bawah balik, kita tahu berapa jauh dia boleh turun. Kita ada SNR kat sini, dan kita ada SNR lagi satu dekat sini lebih kurang. Macam tu je. So maksud kalau macam hari ni dia dah naik, maknanya market dah hari ni dah habis lah. Market hari ni dah habis. Dia akan berlega-lega ke atas ni. Okay. So apa yang akan berlaku, besok dia ada chance untuk turun balik bila dia tak melepasi kawasan atas tersebut. Okay, bila dia tak lepas kawasan ke atas tu lah. Alright, simple. Okay, so itu dia punya fungsi dia lah untuk mencari retracement ataupun pullback di trend. Kalau tak ada trend, tak boleh guna. Okay. Okay. So Fibo dia ada dua yang selalu kita akan gunakan lah. Fibo retrace dengan Fibo expansion. Okay, so Fibo retrace, ini pun nak kena tunjuk dekat MD4. Fibo retrace,
Okay, ada dua lah, Fibo retracement, ini saya highlight lah, Fibo retracement dengan Fibo expansion. Okay, so Fibo retrace untuk mencari entry point. Kat mana nak masuk buy, kat mana nak masuk sell dia. Okay, Fibo expansion pula ialah untuk nak tengok kat mana kita nak take profit dan letak stop loss. So dia berbeza fungsi dia lah. Okay, kita kena gabungkan dua-dua sebenarnya. Okay, tapi bagi kita gunakan step by step. Maksud pertama kita akan gunakan retracement dahulu untuk mencari entry. Bila dah ada entry baru kita menggunakan expansion. Okay. So macam mana kita nak tengok, kita akan nak tahu keadaan tu, maknanya dia kena ada trend. Market tu kena tengah trending lah. Okay, so kalau nak tengah trending, kita akan nak tengok ada swing high atau swing low. Okay, so swing high dia akan ada two lower high. Okay, swing low dia akan ada two higher low. Okay, so maknanya low tu makin naik. Kalau ni high dia makin rendah. Okay, so itu yang kita akan nak mencari. Okay, so dia punya point level, level tu saya tak letak. Okay lah, so level dia kena kita guna kat Fibo balik, kat chart balik tadi. Ya, saya buka chart kosong lagi satu lah. Okay, so silap. Okay, so Fibo nya okay, level dia tak banyak. Kita akan gunakan tak banyak level lah. Okay, kita akan gunakan 23.6, 38 ni semua yang ada kat dalam, memang default, secara default memang ada. Okay, 50, 61, 100. Okay, yang kamu kena tambah secara manual adalah level 76 yang ini. Yang ini yang kamu kena tambah sendirilah. Okay, baru dia complete. Kalau tidak tak jadi. Okay, tak cukup syarat. Level tak cukup. So yang ini kamu akan kena tambah sendiri. Okay, kalau nak screenshot boleh screenshot dahulu. Kalau tak kemudian boleh tanya saya kemudian lah macam mana nak tambah. Okay, so kamu akan ada nombor, satu set nombor. Okay, kamu akan ada satu set nombor. So nombor dia akan dalam sequence yang inilah, 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 76.4, maximum is 100. Okay, so macam mana, apa fungsi dia, macam mana nak guna. So let me find a good retracement market. Market selalu retrace tak cantik sangat kadang-kadang. Okay, contoh let's say okay, something like this lah. Okay, market tengah downtrend. Okay, kita dah tahu market tengah downtrend, so kita akan mencari sell. So kita nak cari sell pada harga yang setinggi yang boleh. So contohnya let's say kita fokus dekat penurunan turun tak cantik sebenarnya. Okay, let's say kita tengok penurunan yang ini. Ini dah turun, lepas tu sekarang ni dia tengah naik. Okay, so kita nak tahu bila masa dia tengah naik tu, berapa jauh yang dia boleh pergi sebelum kita sell. Okay, so apa yang kamu buat, kamu ambil Fibo tu. So market menurun, kamu pun sama, akan tarik dari atas ke bawah. Kalau market turun, atas ke bawah, sama aja. Macam kamu lukis trend line lah. Ada yang atas ke bawah. Fibo pun kamu akan tarik dari atas ke bawah. So kita akan ambil point dia paling tinggi dan paling rendah. Okay, maksud ni trend,
market turun macam ni. Lepas tu kita nak tengok berapa tinggi dia boleh patah balik. Berapa tinggi dia boleh naik. Okay, so kita akan gunakan garisan-garisan putih ni ataupun saya tukarkan kepada garisan kuning. Okay, kontras sikit. Okay. So kita nak tengok berapa tinggi yang dia boleh naik sebelum dia sambung turun. So kat sini kita nampak dia naik sampai di level, contoh sini level 61. So level apa level yang lebih daripada 50 adalah sangat cantik. Lebih dari 50 ni sangat cantik. Bawah 50 ni dia punya retracement tidak begitu ditunggu-tunggu. Tak best sangat lah maknanya. Tak shock turun sebab dia akan gerak sikit je. Tapi kalau let's say macam naik tinggi, retracement tinggi ni cantik. Sebab bila dia turun tu besar. Okay, so bila kita plot Fibo tu maknanya kita dah tahu, kita nak tahu berapa tinggi dia boleh naik kan. Okay, so bila dia tengah menaik, biar dia naik je. Biar je dia naik. Bila dia dah start menurun tu, barulah kamu cari entry point. Okay. Sebab apa? Sebab kita dah tahu dia dah tak boleh nak naik. So sekarang ni kita tengah tunggu. Okay, dia dah start nak turun. So macam mana kita nak entry? Okay, so sekarang ni lah fungsi level-level ni yang kuning ni, itulah fungsi-fungsi yang kita akan nak gunakan. Okay, so kita akan selalu letak, biasanya kita akan gunakan ni sebagai sell limit. Sell stop. Kita akan letak sell stop 1, sell stop kedua, sell stop ketiga. Dan kita akan letak sell limit di atas. Kalau lah market tu nak sambung naik. Kalau tidak, biar je kat atas, tak ada jadi. Okay, so bila dia turun, sebab kita memang tahu kalau dah tak boleh naik, dia akan turun. So bila kamu letak sell stop, dah letak kat level, semua Fibo level ni. Nak letak kat kosong pun boleh cuba. Okay, so bila kamu letak tu, bila market tu langgar, tap, dia akan activate semua dan terus untung. Itu guna dia lah. Okay, kamu akan letak sell stop. So bila market turun je, sell stop pertama dah kena. Turun lagi, sell stop kedua, sell stop ketiga. Pada masa penurunan yang pertama ni pun kamu dah untung semua dah. Terus tutup, close all. Settle. Okay. Entry pertama kamu dapat dalam 50 pip. 60 lah kita ambil situ, 58, 60 pip. 40 pip. 20 pip. On the sekali harum. Inilah kita bawa panggil player yang cantik. Bila kita masuk position yang banyak-banyak, sebab setiap position tu dia terus profit. Itu fungsi Fibonacci. Okay, so let's say kita gunakan di keadaan market semasa, current market. Kita akan cakap, cikgu senang lah, market dah siap, boleh lah buat macam tu, cantik. Let's say kita ambil current market. Okay, so current market, kita nampak apa? Market tengah uptrend kat sini. Okay, this is an uptrend, lepas tu dia breakout. Nampak breakout dia? Breakout, retrace. Lepas tu dia naik lagi. Breakout, nampak sini, retrace. Breakout. So kita akan nak tengok adakah dia akan breakout atau reverse. Okay, so kita dah tahu market tengah uptrend. Dan kita dah tahu market sekarang tengah retrace. So apa kita buat? Kita tarik je lah Fibo yang tersedia, maknanya low paling tinggi dengan high paling tinggi lah. Tarik situ. Okay, saya zoom in. Tunjukkan. Okay, dari low ke high. Ambil shadow ke shadow. Plot Fibonacci dia kena shadow ke shadow. Alright, so kita dah tahu market menaik. Sekarang ni dia tengah menurun. So nampak dia dah start pergi ke level 61.8. Okay, so kita tunggu lagi biar dia turun ke bawah. Okay, so apa yang kamu boleh buat sementara tengah tunggu dia turun, level yang dia dah tembus tu, maknanya 50, 38, 23 ni level yang dia dah break below, you put buy stop. Tu buy stop. Why? Because kalau
dia dah patah balik naik atas, position tu semua akan activate. Selagi dia turun, kamu letak lagi. So kalau contoh, let's say candle ni turun lagi ke bawah, ke level 76. So kamu pun akan letak buy stop di level 61.8. Itu maksud dia. Okay, selagi dia turun, letak pending order buy stop. Okay, so bila dia, let's say contoh, kita ambil senario, dia turun, dia tembus 100. So gini dah tak valid lah, sebab market dah reverse. Bukan retrace lagi dah tu, bukan pullback. Okay, so bila dia tembus sahaja 100 tu, semua pending order tu kamu boleh delete. Okay. Jika dia melepas, okay Kak, betul tadi soalan Kak tadi lah. So bila let's say dia lepas 76.4 ni, bila dia cecah 100, kita tak perlu risau dia tembus 76.4. Kita risau apabila dia tembus 100. Kalau tembus 100, okay, dah tak valid dah. Sebab dia dah menjadi reversal. Maksud, kenapa? Sebab dia dah melebihi kawasan yang dia berhenti sebelum ni. Bermaksud, dia dah mendapat, ni dah jadi support menjadi resistance. Sebab dah tembus. Okay, itu maksud dia lah. Okay, so kalau contoh untuk Euro USD sekarang ni, market dia tengah turun ni kan. So kita tengah anggap dia masih dalam keadaan retrace. So kita tak tunggu masa sebelum dia sambung naik balik. So kita akan letak buy stop. Okay. So bila dia patah balik naik saja, entry itu semua akan activate secara automatic. Okay. Bila dia naik saja, nak tutup kat level kosong pun tak ada masalah. Dia naik cecah level 100, okay, terus tutup. Sebab apa? Sebab kamu dah boleh letak satu garisan, kamu dah boleh nampak harga dia. So kamu boleh plot terus take profit kat mana. Okay, sini pun kamu semua boleh letak harga dia. Okay, kamu boleh letak harga buy stop tu kat mana, terus letak dia punya take profit sekali. Itu fungsi dia. Okay, so ini untuk Euro USD. Let's say saya buat lagi satu GBP USD lah. Kalau ada request, boleh minta saya cuba tunjukkan untuk current market. Okay, kita tengok current market. So, market trend dia downtrend. Market tengah menurun. Okay, so nampak dia naik sikit, turun balik. Naik sikit, turun balik. So, ini dia punya retrace dia. Sekarang yang tengah berlaku dalam masa 2 hari ni, ini adalah dia punya retrace. Okay, so tetapi okay, contoh sebab kita ambil retrace daripada market yang paling terdekat lah. Maksud sini ke sini. Okay, maksudnya ni dia punya trend. So ini dia punya retrace kan. Maksudnya dari situ. Tetapi sekarang ni dia jadi senario yang ditanyakan tadi, iaitu apabila market tu dah tembus. Bila dia tembus 100, kita nak buat apa? Adakah dia reversal? Okay, that's why kita perlukan trend line sekali. Kita dah ada trend line tu, kita nampak di mana market tu masih belum tembus keadaan downtrend yang trend yang besar ni lah. Okay. Order activate, sekarang news keluar. Trend berubah, bagaimana handle situasi. Okay, so kalau trading menggunakan technical, kamu tak boleh trade waktu news. Sebab news is fundamental. Kamu jangan campur aduk. Okay, kalau macam contoh hari ini pukul 10 ada Fed Talk. 10 kan? So pukul 10 nanti, sebelum pukul 10, jangan masuk secara teknikal. Okay, sebab dia tak logik. Okay, sebab lagi pukul 10 lagi kan? Okay, so pukul 10 kita ada news dari US. Okay, so kalau ada fundamental news, jangan masuk secara teknikal. Tak logik. Itu maksud dia. Alright. Itu cara dia. Kalau let's say malam ni tak ada fundamental, trade secara teknikal. Baru betul. Okay. So, ini sekarang ni untuk GBP dia dah tembus level 100 tu. So, kamu tak boleh nak buat apa-apa kat sini. Melainkan kalau kamu rasa nak tukar, adjust dia punya level tu, kamu tarik daripada atas ni. Maknanya this is dah satu trend. Down penurunan ni menjadikan satu trend saja. So kita tunggu dia naik. So level 61.8 bersilang dengan trend line.
So ini sebenarnya actually entry point yang sangat cantik untuk dia masuk. Untuk masuk sell dia. Okay, kita akan masuk sell kat sini lah. So kalau takut nak masuk current price, okay, takut nak masuk current price, kita akan letak sell limit 1, 2 dan 3. Tak sell limit. So bila dia turun tu, activate. Take profit dekat low hari ni. Dah cukup. Okay. So itu secara simple. Gunakan Fibonacci secara simple. Sebab ini kita belum campurkan lagi dengan expansion. Expansion more kepada trend long term. Okay, kalau let's say kamu nak swing, baru kita gunakan expansion pula, maknanya untuk holding power, sebab dia punya take profit dia lagi jauh. Okay, jauh lagi ke bawah. Banyak lagi kawasan. Okay, maksimum tu kita boleh achieve dalam 360 pip. So kalau swing trader, yes, baru kamu mendalami untuk bahagian expansion. Okay, tapi kalau kamu just intraday saja, tak payahlah. Okay, kamu just fokus dekat retracement saja. Expansion tak perlu lagi. So kamu ada pilihan nak pilih yang mana. Tapi jangan campur-campur pula. Okay, boleh dapat. Okay, so basically tadi tu saya dah cerita semua 49 slide tu, saya dah cerita secara visual. Ni semua just text dia je. Okay, dia just tunjuk satu persatu je. Maksud kamu akan tarik dari bawah, tarik ke atas, tunggu dia turun. So paling rendah dia turun sini 38 je. So yang ni sebenarnya tak shock. Tapi kalau dia cakap boleh masuk, masuk je lah. Tak ada masalah. Tu naik. Okay, so sama juga sini. Market tengah turun, so kita akan tarik dari atas ke bawah. So trader selalu dia tarik terbalik. So dia macam dia tak tahu betul ke dia tarik ni macam mana. Okay, so macam mana nak detect kalau kamu salah tarik, nombor dia akan terbalik. Sepatutnya nombor yang paling dekat dengan candle tu dia akan nombor yang kecil tapi makin meningkat. Kalau maksudnya market menurun, 100 di atas. Kalau market menaik, 100 dia berada di bawah. Okay, so tapi cara yang paling senang, kamu plot, screenshot kat saya. Itu paling senang sebab saya akan ceritakan balik. Okay, apa yang kamu buat tu betul ke tidak, apa yang kamu patut tukarkan. Okay. Okay, so ke belakang. So sama je tadi, market menurun. Okay, dia turun, kita tarik dari atas ke bawah. So kita tengok berapa tinggi dia boleh naik sebelum sambung turun balik. Okay, so level 50, 61.8, 76.4, ini adalah level-level yang sangat bagus. Okay, digalakkan di kawasan-kawasan tersebut lah. Okay. Boleh tak kalau kita tarik Fibo kat candle reverse, contoh tarik Fibo kat shooting star atau hammer candle. Okay, kalau boleh jangan tarik dekat satu candle sahaja. Mungkin ini ada setengah trader kat Malaysia dia ajar mazhab dia sendiri, tarik kat satu candle saja. Okay, kita nak cari retracement kat candle tersebut. Okay, contoh. Okay. Sebenarnya itu dia agak bahaya lah sebenarnya. Contoh macam ni lah. Okay, kita tarik satu. Kita nak tahu kat candle yang seterusnya tu berapa jauh dia boleh retrace. Okay, so sebenarnya benda tu tak ada tak digalakkan sebab benda tu terlalu kecil. Okay. Sebab Fibo ni sebenarnya untuk mencari trend ataupun retracement, pullback di trend, bukan pullback di satu candle sahaja. Okay. Macam ni, contohnya market tengah turun ni kan. Okay, so saya tarik dari sini ke sini, saya tarik satu candle ni, saya tarik, so saya buka ke tepi, tengok berapa tinggi candle ni boleh naik. Level 76 shadow paling cantik sekali. Betul, saya sell kat sini, turun. Tak perlu sebenarnya. Okay. Okay, sebab entry point. Okay, so technical ni sebenarnya kita belajar dua benda. Technical ni iaitu maknanya kat mana nak entry dan bila nak entry, dua benda. Di mana dan bila. Okay, ibaratnya
kita bawa kereta, okay, jalan lurus, okay, market jalan lurus tu maknanya market tengah trending lah, jalan lurus. Lepas tu, tiba-tiba ada simpang ke hadapan. Okay, so simpang tu adalah kawasan di mana kita nak belok ataupun di mana kita nak entry. Simpang tu adalah untuk kereta tu, okay, kawasan ni lah kita patut belok. Okay, tetapi bila nak belok, takkan nak main masuk sampai je simpang terus belok. Langgar lah dengan orang lain. Okay, so fungsi lampu isyarat tu adalah bila nak entry, bila nak belok. So di mana dan bila. Kena ingat dua benda, di mana, bila. Di mana, di simpang, bila lampu trafik berubah. Right, dua tu kena ingat. So sama juga untuk trading, di mana nak entry dan bila boleh entry. Okay, bermaksud contoh, okay, sini adalah simpang dia. Maksud, okay, kita dah tahu kita boleh sell di sini disebabkan market retrace dan berada di di kawasan trendline. Okay, so kita nak sell kat sini. Tapi bila kita nak sell? Kita akan sell apabila semua syarat dah cukup, iaitu kita dah nampak Fibonacci, kita dah nampak trendline, kita dah nampak reversal pattern. Dah cukup 3 atau 4, ikut kamu lah. Teknikal apa yang kamu tengok. Dah cukup syarat, barulah tekan sell. Okay, itu maksud dia. Okay, so kalau boleh janganlah guna tarik Fibonacci sebab nak tengok retracement satu candle. Okay, tak perlu sebab benda tu sangatlah kecil. Okay, kecil je, benda macam benda remeh kamu gunakan sampai nak gunakan Fibonacci, tak perlu. Okay, Fibonacci kita nak tengok trend je. Dapat trend, cantik, jalan. Okay, so GU, let's say kita ambil UJ pula. Tengok UJ. Okay, UJ. So UJ, bila kita zoom out, dia sebenarnya satu market yang sangat besar sideways dia lah. Okay, so sebenarnya dia sideways. Okay, sebab dia dah naik balik pada harga yang sama, okay, high yang sama, dan dia tidak melepasi low yang sebelum ni. Nampak dia turun-turun naik balik. So market sebenarnya satu sideways yang sangat besar lah. Okay, tetapi kalau kita zoom in balik ke kawasan yang kita nak trade saja, iaitu current market saja. Okay, based on current market saja, market tengah menaik. Cuma tak cantik lah. Yang ini dia cantik. Dia tengah naik. Cantik je sini, cantik. Naik sikit, turun balik. Naik sikit, terus tembus. Tiba jauh. Lepas tu menggelupur, turun balik. Lepas tu dia sambung balik trend yang sama tu, dia ikut balik. So jadi kelakar. So sebenarnya ini dia macam dia terbuka kat atas ni. Benda ni jadi terbuka. So jadi tak cantik sangat. Okay, tetapi masih uptrend. Masih lagi uptrend. Cuma macam ini naik turun tiba dia naik. Dia macam terlebih lah. Dia turun balik. Lepas tu dia jadi normal balik. Macam nothing happen. So market jadi kelakar sekejap. So macam orang yang baru nak belajar lukis trend line, dia akan jadi confused. Nak guna yang atas ni ke? Okay. Do I use this one? Or do I use this one? So kalau boleh gunakan yang banyak touch, which is the market usually touch. Lepas tu bila kita dah lukis cantik, current market tembus. Dah satu hal lagi. Okay, so kita akan cari yang sebelumnya. Okay, what happened before. Okay, so but if let's say you are not sure, tak tahu betul ke tarik macam ni ke, sengit ke, tarik, plot, screenshot, hantar kat saya akan reviewkan balik, saya akan explain, okay, apa yang kamu buat tu betul ke tidak ke, apa yang saya nampak mungkin lain ke. Okay, so let's say yang ini, market is still on a uptrend. Okay, so kita padam 3 ni. Okay, so market uptrend bermaksud kita akan tarik dari bawah naik ke atas. Okay, dari bawah naik ke atas. So kalau boleh, if you can see have trend line dengan Fibonacci. Maksudnya kamu gabungkan trend line dan Fibonacci.
sangat-sangat bagus sebenarnya. Okay, sebab kamu nak kena cari retracement kan, bermaksud yang ini naik, market naik, okay, market dah naik ni, so kita nak tengok berapa jauh dia boleh, berapa rendah dia boleh pergi. Okay, kalau ada trend line kat kawasan tu, dia selalunya akan bersilang ataupun menjadi hint kat kita. Contoh, dia akan turun sampai sini. Okay, level 36.2. So, sebab apa? Sebab dia tak nak masuk balik ke dalam trend yang sebelum ni. There's a chance. So, kita dah tahu, oh, sini adalah trend line, trend zone dia. So, mungkin bila dia turun ni, dia tak akan nak sambung masuk balik. So, kita boleh tunggu kat sini, standby. Okay, sebab market masih lagi uptrend. Ataupun let's say dia masuk balik. Contohlah, let's say dia masuk. Okay, that's no problem. So, you have more choices, then you have at least one that will touch the lower trend. Yang ini yang paling cantik sebab dia touch ngam-ngam dekat bawah, trend line yang bawah. Ni trend line atas, trend line yang bawah. So 76.4 lah tu. Okay, so maknanya the best level lah untuk re-enter retracement. Okay, so bila dia naik, cantik. Okay, so this will be for UJ, SGJPY. So ada soalan ke, ada request ke? Slide tadi sebenarnya tak guna pun. Kita just tengok satu persatu je. Saya explain lagi best. Okay, so sebenarnya dia explain satu persatu, tapi kamu akan nampak kampusan sedikit sebab dia satu dia bercerita panjang-panjang baru tunjuk gambar satu. Cerita panjang-panjang tunjuk gambar satu. So tak best lah. Okay. EJ. Okay. Let me see. Euro JPY. Euro JPY. Okay, first kali check market tu ada trend ke tidak. Right, so for Euro JPY there's an uptrend here lah. So actually yang ini landai, uptrend yang landai. Okay, which is a good uptrend. Dia naik sikit turun balik, naik sikit turun balik. Okay, but after that dia jadi erratic ataupun dia jadi agresif, jadi terlalu besar. So bila jadi terlalu besar ni sebenarnya kita tak suka sebab dia boleh naik dengan laju dan turun balik dengan laju. So untuk trader ni jadi bahaya sebab takut tak sempat nak masuk position ataupun kita masuk pada harga yang salah. Okay. Okay, so let's say we have a look. Okay. Go lepas ni. Okay, boleh. Tak ada masalah. Okay, so kita long trend yang besar. So nampak, bila saya lukis sebenarnya tak cantik kan. Okay, kejap kat bawah ni, kejap kat tengah ni, tiba-tiba dah break atas. So bila jadi macam ni, dia jadi tak cantik. So apa kita buat, kita akan eliminate ataupun kita akan buang trend-trend yang tertentu je lah. Okay, so kita akan, sebab kita nak dapatkan current market sahaja. Yang penting current market. Okay, so yang ini uptrend. So kita mencari retrace. So kamu akan ada dua pilihan untuk cari retrace dia. Okay, kamu boleh cari dari sini, low pada high. Okay, atau sini. Sini dia jadi jauh sedikit lah. Maksud entry point kamu mungkin akan lambat. Okay, so apa yang kamu boleh buat, kamu boleh start daripada yang kecil ni dahulu. Maksud kalau let's say dia tembus, kalau contoh dia tembus, baru kita adjust ke trend line yang besar. Tapi kalau selagi dia tak tembus tu, okay, biarkan aja. Kita guna dulu kat sini. Mungkin dia boleh berhenti kat level 50 saja. Okay, sebab kita nak dia berada di kawasan trend line contohnya. Bila dia level kat situ cantik lah. So dia akan naik balik kat sini. Okay, so untuk cross pair kamu kena, kalau boleh, kalau contoh EJ ni kan, okay, so kamu kena tengok Euro USD dengan USD JPY sekali. Sebab itu mak bapak dia. Okay, Euro JPY ni cross pair ni adalah anak dia lah. So kamu akan nampak, okay, kalau macam ni USD JPY, yen lemah sebab chart tengah menaik. So Euro USD, Euro kuat sebab chart tengah menaik. So bila Euro kuat, yen lemah, Euro JPY akan menaik. Itu maksud dia lah. Okay, so these two dia akan combine. This is dia punya anak, this is the result. Bermaksud
Dekat Euro, ini cross pair, dia akan bergerak secara automatik base pada apa yang berlaku kepada major pair. Maksudnya dia tak perlu ada SNR, dia tak perlu ada Fibo, dia tak perlu ada support resistance, semua ni semua tak perlu ada sebab dia akan base pada mak bapak dia. Itu sebenarnya kalau kamu take cross pair, kamu just tengok mak bapak dia buat apa. Itu je, nanti kamu akan dapat jawapan. Okay? So tadi tu nak tengok goal. Lagi satu nak tengok goal. So goal dia bermain-main sikit. Okay, so bila zoom out, okay, nampak dia punya ni sebenarnya sideways tapi dia dah tembus ke atas sikit. Okay, so mungkin dia ada uptrend dia lah. Mungkin dia ada uptrend dia. Okay, bila lukis pun nampak trend line cantik juga. Okay, kalau kamu lukis trend line dia, nampak cantik juga sebenarnya tu. Okay, so kita boleh gunakan dia sebagai uptrend. Okay, so uptrend disebabkan dia dah retrace ke bawah di kawasan ni, maka kamu dah tak boleh tarik dari sini. Dah tak valid. Okay, so kamu kena cari satu kawasan yang lagi rendah daripada itu. Okay. So inilah dia punya trend dia. Okay, uptrend. So this one is dia punya retrace. So kita nak tengok berapa jauh dia boleh turun. So sekarang ni dia dah bagi hint di mana dia tak nak turun lagi rendah daripada level 50 sebab dia dah jejak kat 2 kali. Level 50 tu dia jejak 2 kali dan dia tak nak turun lagi dah. So bermaksud market tu akan naik. So bila dia jejak 2 kali dekat level 50, kita dah start mula buy stop. So buy stop pertama kena tembus terus naik. Terus profit. Bila cecah kali kat sini, dia kalau langgar, dia terus naik, terus profit sekali. Kalau let's say, buy stop pertama kamu dapat. Lepas tu buy stop kedua, dia naik, turun balik. Okay, buy stop pertama ni boleh cover loss kat sini lah. So, kamu boleh tutup dekat tengah-tengah jalan pun tak ada masalah. Kalau combine dengan zigzag line tu, boleh sekali ke untuk baca trend? Boleh. Kalau nak zigzag pun boleh. Kalau macam saya punya zigzag saya letak lain sedikit sebab zigzag yang original di dalam ni digunakan shadow. So saya macam tak suka sangat. So, untuk cari trend kita gunakan body sebenarnya. Okay, so kalau macam saya ada custom punya Fibonacci zigzag custom yang tu gunakan body. So dia lagi accurate lah, lagi cantik. Tapi untuk tarik Fibo masih guna shadow lah. Okay. So itu yang kita gunakan. Okay. So kita akan nampak. So 2 kat sini. Point dia bermaksud maknanya dia jadi double bottom lah. Kalau kamu tukar line chart, dia pun jadi double bottom. Turun tak lepas. So dia akan naik. Bila tak boleh turun, dia akan naik. Bila tak boleh naik, dia akan turun. Alright. So gam-gam lah, maknanya kita pun tengah mencari buy. Lepas tu dia kat sini dia bagi signal buy dengan menunjukkan double bottom. So kita ada 2 signal buy kat situ. Signal pertama adalah Fibonacci retracement. Okay, dia dah cakap boleh buy level 50 kalau nak. Lepas tu double bottom pun tunjuk kat level 50 lagi. So kamu dah dapat 2 kat situ. Kalau rajin pergi ke time frame yang lebih kecil, okay, time frame 15 minit contohnya, cari reversal pattern kat situ. Cari bullish reversal pattern. So kamu akan dapat entry point yang lagi cantik. Okay, so jawapan dia kat sini, iaitu bullish engulfing yang ini. Entry point paling rendah sekali kamu dapat. Kalau kamu tak dapat yang itu, kamu dapat bullish engulfing yang sini pula, di mana market menaik. Low, higher low. So dia dah hint market tu makin menaik kat sini. Okay, so bila dia jadi macam ni, kamu pun plot lah trend line kat sini. Okay. So bermaksud jika kalau market tu tembus trend line ni, maka baru dia akan sambung lagi tinggi. Saya nampak ada Fibo ditarik bukan dari pucuk atau akar tapi di tengah-tengah trend, macam menarik aja. HP refer to attack screenshot. Alamak, screenshot tak nampak. Ada kat mana kamu letak screenshot ni? Ada kat
tengah-tengah trend sebab fungsi dia sebenarnya nak cari dia sebenarnya ratio tau. Fibo ni sebenarnya is actually ratio. This is all ratio. Benda ni adalah ratio lah. Okay. Kejap. Boleh lah tunjuk. Kamu masuk apa ni tu? Saya assign kat kamu. Saya jadikan kamu presenter. Okay, nanti kamu push, bagi saya balik jadi presenter lepas tu. Okay. So, dia tarik kat sini, kat bawah ni Yang bahagian bawah tu lah dia tarik kan. Okay, so macam mana dia tarik kat bawah tu, dia tarik macam mana? Base kepada apa yang dia tarik kat bawah tu? Okay, tarik dari 100 pergi ke kosong. Okay, so 100 tu maknanya okay, dekat point kat mana kat candle tu, macam mana dia tarik 100 tu? MA. Okay. MA guna moving average lah, cross dia MA. Okay, faham. Okay, boleh. Saya bercerita. Okay. Pas balik kepada saya. Macam mana nak pas balik kepada saya? Kamu kena pas balik kepada saya dia punya tu. Okay. Right. Okay. So, untuk yang MA tu punya, sebenarnya dia agak, kita nak cakap macam mana? MA ni is a bit tricky. Bermasalah dengan MA ni sebab MA dia banyak setting. Saya tunjuk sikit je lah setting MA. Moving average mana? Saya pun tak guna. Okay, so dia punya setting banyak. So untuk mendapatkan satu MA yang sebenarnya yang agak, kita cakap bukan cakap accurate, tapi agak sesuai dengan apa yang kita tengah buat, dia tak menjadi. Sebab setiap MA tu dia ada banyak benda. So macam saya pun saya tak ajar guna MA sebab MA ni dia terlalu open. Ni average lah. Okay, so method dia ada 4 jenis. Simple, exponential, smooth dengan linear wedge. Okay, so setiap 4 tu cara dia mengira dan cara dia plot sangat-sangat berbeza. So period ni pula adalah kita punya berapa candle yang kita letak lah. Okay, so dia akan kira average. Contoh 14 maknanya 14 candle punya average. Okay, so apabila kamu tukar time frame, 14 candle kat H1 takkan sama dengan 14 candle dekat H4. So kiraan dia akan berbeza. So belum cerita pasal close. Pasal apply dia pula, boleh apply kepada close. Maknanya harga close kita ambil, harga open, harga high, harga low. So MA ni sebenarnya dia sangatlah besar dia punya. Kita cakap dia punya cerita. Story dia sangat besar. Bermaksud bila seorang tu bercerita cakap, okay, saya guna MA 50 silang 100. Contohnya, okay. So dari situ kamu kena tanya dia lagi detail time frame mana yang sesuai. Sebab kiraan candle time frame, bila tukar time frame, kiraan candle semua akan lari. Okay. So sebenarnya
rahsia di sebalik MA tu sebenarnya, nak gunakan yang cara yang betul, ialah kamu gunakan Ichimoku. Saya buka chat baru lah. Okay, bila kamu guna Ichimoku, saya guna gold lagi. Gold ni senang sikit sebab semua boleh sumbat kat dia. Bila kamu guna Ichimoku, dia akan letak terus direct automatic apa itu MA tersebut. Okay, dia akan berbeza. Setting dia akan kat sini. Tenkan-san, Chijun-san dengan Senku Span. Okay, so dia akan ada banyak. So bila letak, dia sebenarnya kita just tengok yang merah, silang, biru je. Okay, so benda ni dia akan berubah ikut time frame. Dia akan tunjuk benda yang berbeza-beza. So ini adalah yang sebenarnya yang betul. Persilangan yang betul sebenarnya. Maknanya MA yang sepatutnya. Sebab dia akan berubah ikut time frame. Okay, boleh ajar MA. MA saya tak boleh nak ajar sebab MA dia terlalu open. Terlalu, kita panggil terlalu custom. Sangat-sangat besar. Macam tadi saya tunjuk tadi kan. MA dia sangat banyak benda kamu nak letak. Okay, dia terlalu banyak benda. Kamu macam, okay, kamu ada 4 jenis kiraan. Sebab semua ni adalah dia punya pengiraan. Okay, kemudian pada harga apa yang kamu nak guna. So kamu dapat ada 4. Lepas tu darab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada dia punya dia punya possibility tu sangat besar. So apa yang saya boleh recommend jika kamu betul-betul nak guna MA, guna yang ada di Ichimoku. Okay, kalau let's say kamu tengok semua di Ichimoku ni berselarut contohnya lah. Okay, apa yang kamu buat? Kamu sebenarnya boleh padam certain things. Okay, kalau contoh let's say kita nak ambil dia punya MA saja. So merah dengan biru ni saja. So yang ni kamu padam, letak nan. Jangan letak warna lain, letak nan. So dia akan hilang. Cukup. Dah dapat MA yang cantik sebenarnya. Okay, so silang, turun. Okay, mana bawah. Silang, naik. Okay, silang, turun. Okay, so ini is dia punya, kita cakap MA yang OG, yang original punya. Sebab dia ada setting tertentu yang dia tak boleh kita agak-agak nak ambil letak 50 dengan 16. Okay, so bukan nak cakap original, maknanya this is setting yang Ichimoku dah tetapkan. Okay, so Ichimoku ni sebab dia ada certain things yang lain dia implement sekali. Okay, tetapi dia pun ada select MA. So MA dia bermaksud dia dah setkan untuk kamu. So bila kamu tukar time frame, dia cantik. Dia tak akan terlalu bercelaru. Dan bila kamu tukar kepada currency lain pun sangat cantik. Okay, so kalau let's say interested nak belajar MA, kamu belajar Ichimoku. Okay, dan mungkin kita akan cuba cari satu cikgu Ichimoku yang saya, anak murid saya ataupun cikgu saya jugalah. Saya mungkin boleh suruh dia ajar Ichimoku secara detail kalau nak. Okay, kita cuba pujuk dia untuk ajar kelas Ichimoku. Okay, so nanti saya cuba. Okay, Ichimoku kalau belajar dengan dia 3 hari 3 malam. Kamu tengok chat tak habis-habis. Alright, so kita okay, akak minta UCAT akak. Okay, boleh jap. UCAT. Okay. Patrick semangat. Okay, boleh. Nanti saya cuba reki dengan dia. Saya cuba dapatkan persetujuan pada dia. Kalau dia rasa tak berat hati nak mengajar, saya akan cuba jemput dia lah. Okay, kita akan buat webinar untuk dia. Okay, so coming back to Fibonacci, UCAT lagi stres sebab dia pun satu sideways yang sangatlah besar. Sideways yang sangat besar dari bulan lepas bulan ni sideways dia. Pak. Okay, naik turun harga sama. Naik turun harga sama. Okay. Ichimoku dia, sebab Ichimoku dia more kepada dia banyak teori. Sebab maksud kamu kena belajar dia punya komponen-komponen dia. Okay, sebab saya pun dulu saya belajar, saya banyak benda yang saya skip.
Okay, so maksud kamu kena belajar Tekken Sen tu fungsi dia macam mana, Kijun Sen apa fungsi dia, Chico Span apa fungsi, Kumo. Okay, so benda-benda ni semua kamu kena belajar one by one. Jangan terus buka dia punya the whole thing tu, pop tengok, oh macam ni. Kamu pun akan bercelaru. Okay, saya buka macam ni mesti akan blur. Cara saya belajar dulu, saya filter, saya padam. Ada setengah benda saya padam. Macam tadi tu saya tunjuk yang MA tadi kan. Saya tunjuk MA je, merah, biru. Oh, okay, saya cari persilangan. Cukup lah. Lepas tu sebab yang apa ni, yang lain-lain ni fungsi dia sebenarnya tak banyak. Okay, dia gabungan dia cantik. Okay, macam contoh Chiku Span. Chiku Span ni sebenarnya line chart saja. Dia line chart. Kalau saya tukar canvas chart saya tukar kepada line chart, benda sama. Nampak? Chiku Span line chart. Dia simple. So kalau let's say Chiku Span tu kalau kamu tak nak, boleh padam sebab dia adalah line chart. Okay, so dan kemudian yang last sekali adalah Kumo. Kumo ni saya suka guna dulu sebab dia dalam bentuk awan dan dia apa tu? Dia siap dahulu sebelum candle siap. Maksud dia dah tunjuk masa hadapan. Okay. Dan fungsi Kumo ni sebenarnya dia macam untuk mencari retrace. Okay, saya tunjuk contoh breakout, dia akan tembus lebih daripada Kumo dan dia akan masuk balik ke Kumo. Retrace. Situlah kamu buy. Sampai bosan. Macam tu je. Okay, so semua ada fungsi masing-masing. Nanti kita cubalah, kita cuba, okay? Sebab minggu depan pun saya akan masukkan Ichimoku dalam topik indicators. Okay, jangan risau. Alright, so coming back to Fibonacci. Patah balik ke Fibonacci. Nanti dah lari mazhab nanti. Okay, so untuk UCAT, dia dalam keadaan sideways yang besar. So, dia tak begitu cantik nak tarik Fibonacci itulah. Okay, kalau contoh saya tarik ni naik retrace turun. Cantik lah ni sebenarnya. Okay, so dia tak jadi. Sebab sini sebenarnya market tengah menaik. Okay, kalau kita buat macam ni pun market masih naik. Okay, market tengah menaik. Tu, tapi lepas tu dia ada breakout. Dia terus turun. Terus tembus ke bawah. So tak cantik. Keadaan market semasa tak cantik untuk UCAT. Tak cantik untuk tarik Fibo. Sebab dia dah naik pak terus turun. Kalau dia continue on menaik ni cantik sebenarnya. Okay, so kalau contoh let's say saya tarik dari sebelum ni lah, high, low. Okay, so market menaik, dia retrace. Okay, so yang ni dia silap. Silap ke situ. Kita dah tarik ke sini. Silap. Market menaik. Okay, market menaik. Dan ini dia punya retrace. Level kat sini. Okay, silap, tarik balik. Ke atas. Okay, so di level 61. Cantik sebenarnya. Okay, so naik. So bila yang ni dah habis guna, kita padam, buat lagi satu baru. Okay, market menaik. Kita nak tengok berapa jauh dia boleh turun. Level 61 lagi. Market naik. Cantik je. So balik. Okay, so padam yang ini dulu. Lagi sekali, market menaik. Berapa jauh dia boleh turun. Ini dia terlebih sikit. 76 kat sini dia terlebih sikit. Okay, tetapi dia masih berada di dalam trend line. So kita buat apa? Kita letak buy stop je. Buy stop. Selagi tak break 100 ke bawah. Okay, buy stop. Letak tak pop, dia naik sampai maksimum 23 tu. Terus tutup semua. Kita buy, tak ada masalah. Okay. So, keadaan sekarang ni, which is minggu ni, Isnin Selasa 2 hari ni, dia jadi tak cantik. So, apa kan? Sepatutnya dia naik dari sini ke sini, kita nak tunggu dia turun berapa jauh, so yang ni dia tembus. TP pada 23. Sebab market tu kecil je. So, kalau market trend, sebab kita guna dua cara. Satu cara yang intraday. So, intraday kamu guna satu je. Maknanya kamu just guna Fibo retracement tu saja. Cukup. Okay, so maksud kita tengok saya tunjuk balik sini tadi lah. Okay.
di mana di mana kita nampak situ. So ini trend dia lah, trend menaik, market menaik, so kita nak tengok berapa jauh dia boleh turun. So kita naik sikit je nampak, dia tak akan sampai ke level kosong. Sebab market sebenarnya agak kecil dari sebelum ni punya pun kita nampak dia tak lepas. So kita akan buy stop. So bila kita buy stop banyak position, kita naik sedikit saja pun semua position dah cukup biru. Dan apabila paling tinggi ni dah start merah, kita tutup semua position. Bukan maksud kita nak kena target nombor 3. Kita just tunggu sampai position paling atas merah saja, dia float saja, okey terus tutup semua. Sebab dari bawah ni semua dah cover float yang di atas, so tak ada masalah kat situ. Okay, so untuk UCAT keadaan semasa tidak mengizinkan untuk kita menarik Fibonacci tersebut, dia tembus ke bawah ni. Okay, so apa yang kamu boleh buat, sebenarnya nak tarik ke bawah pun boleh, cuma tak cantik sebab dia terlalu curam. Okay, kita tarik dari sini ke sini, dia naik sikit je, nombor 3 pap terus tembus. So tak boleh. Okay, so ini kita panggil keadaan market yang terlalu curam. Apa-apa teknikal pun tak digalakkan masuk. Secara teknikal kita tak akan galakkan masuk sebab dia terlalu curam. Sama juga keadaan di sini contohnya, terlalu curam. Tak nampak kat mana nak sell lagi, mana boleh naik lagi, berapa jauh tak turun. Bahaya. Okay, so bila keadaan yang terlalu laju, okay, dia di luar normal, kita panggil lah. Okay, abnormal. Tak sama, tak macam waktu market biasa. Macam market biasa, cantik dia turun, naik. Okay, naik, turun. Okay, market yang normal market, dalam masa satu hari, okay, H1 ke bawah, H1 ke bawah, dalam masa satu hari, kamu letak period separator. Okay, baru kamu akan nampak tau, letak period separator, setiap hari market ada 2 arah, dia turun, dia naik. Okay, dia naik, silap. Okay, dia akan, kalau dia turun, pagi, malam dia naik. Okay, kalau dia turun pagi, malam dia naik balik. Dia akan gerak 2 kali, turun pagi, malam naik. Okay, kalau pagi naik, malam turun. Okay, market yang normal dia akan gerak 2 arah. So kita nak kena tahu dia naik dulu ke turun dulu. Lepas tu dia akan patah balik. Okay, simple. Ini rahsia. Rahsia apa? Kesatuan forex sedunia. Okay, sebab market dia akan gerak. Contohnya UCAT, malam dia akan aktif. So kalau malam dia positif untuk Canada, chart tu akan naik lah waktu malam. Itu cantik, chart tu akan naik waktu malam. Kalau malam tu USD lagi kuat, maka chart tu akan turun. Sorry, terbalik. Kalau malam tu cantik untuk USD, okay, sebab UCAT kat USD kat depan kan. Kalau malam bagus untuk USD, chart tu akan menaik. Nampak? Okay, menaik. Kalau chart tu kuat untuk untuk Canada, maka dia barulah akan turun. Macam tu. So macam semalam turun satu hari. Hari ni pun sambung turun. Okay, so kita akan tengok dia punya kekuatan currency juga. Okay. Alright. Ada lagi soalan? Ichimoku tu nanti saya cuba cari. Saya akan cuba cakap dengan kawan saya, dengan trader tu. Tapi minggu depan saya akan cerita saya Ichimoku jugalah dalam topik indicator. Minggu depan. Hari Khamis ni lah. Khamis ni indicator. Okay, Khamis ni indicator. Kita akan salah satu topik adalah Ichimoku tadi itulah. Okay, saya akan cerita saya Ichimoku. Dan minggu depan fundamental. Okay. Ada soalan? Hari ni habis cepat. Kelang kabut habis je. Kalau macam Fibonacci, sonok. Setiap hari apakah cara paling baik untuk pilih pair yang sesuai? Soalan akak panjang dan tepat. Okay. Pilih pair tu dia akan berdasar kepada
waktu bila akak nak trade. Okay. Bila masa yang akak nak trade tu? Okay. Sekejap, saya nak conteng je sebenarnya. Okay, saya conteng kat sini lah. Okay, so waktu pagi kita ada Tokyo Market. Petang kita ada London Market. Malam kita ada New York Market. Okay, so Malaysia ni sangat bertuah sebab kita boleh trade tiga-tiga market dengan selesa. Okay, so Tokyo Market kita ada Yen, USD dan ZD. Okay, London Market kita ada Euro, GBP, CHF. Okay. So waktu pagi kita ada Yen, Australia dengan New Zealand. So tiga-tiga ni selalunya akan menjadi lebih kuat dari biasalah pada waktu siang. Okay, melainkan ada fundamental yang melemahkan currency tersebut lah. Selagi tak ada yang currency itu melemah, dia akan kuat secara automatik sebab pada pagi tu semua orang akan beli tiga-tiga ni. Orang tak akan beli euro, orang tak akan beli Canada. Sebab tak ada orang akan beli maksudnya waktu Tokyo Market yang trading hanyalah orang Jepun, orang Australia dengan orang New Zealand. So diorang akan kukuhkan currency masing-masing. Bila currency sendiri rendah, rugilah sendiri. Okay, so waktu petang pun sama. Kita akan ada Euro, GBP dan Swiss. So, Swiss tak payah trade sangat lah. Okay, so fokus antara Euro dan GBP. Okay, so selalunya kalau let's say waktu pagi, tiga ni fokus. Waktu petang boleh fokus dua ni lah, Euro dan GBP. Okay, so kalau contoh, let's say pada waktu pagi yen tengah kuat contohnya lah. Okay, so bila Tokyo market tu tutup saja, London market ni akan open. Okay, so kamu akan nampak contoh, let's say kamu nampak euro tengah kuat. Okay, so bila euro ni tengah kuat, dia akan lebih kuat daripada yen pada masa London market. So kamu boleh bully euro JPY, kamu boleh bully dia. So euro JPY kamu beli. Sama juga kalau kamu nampak GBP kan kuat, GBP JPY kamu beli. Macam tu sebab tiga-tiga ni bukan akan lemah, dia cuma tak ada orang akan beli. Okay, so masuk kat situ. So pada waktu malam kamu akan fokus USD dengan Canada lah. So kalau USD ada fundamental, currency yang lain-lain ni semua akan berpaut kepada USD. Tengok apa yang terjadi kepada dia. Kalau dia kuat, currency lain ni mostly selalunya akan jadi sangat lemah. Okay, so kalau dia kuat, kalau dia lemah, dia akan terbalikkan lain-lain lah. Semua akan jadi kuat. So plan currency ikut waktu yang kamu nak trade. Kalau nak trade siang, tiga-tiga ni lah. Waktu petang, dua ni, malam. USD lah, Canada jangan sangat. Kalau melainkan kamu mendalami pasal oil, pasal minyak, yes, baru kamu akan masuk Canada. So waktu sekarang tak digalakkan sangat sebab masalah minyak lah, di mana harga minyak tengah tak stable. Okay, tak ada demand, supply yang banyak. Okay, so that's why harga akan turun, harga futures turun sampai negatif apa semua tu lah. Okay, so plan based on apa yang waktu bila kamu nak trade. Contoh macam sekarang ni lah, pukul 9, pukul 10 malam, kamu ambil US. So maknanya bila ambil US tu, maknanya kamu boleh trade semua major. Berdasar kepada apa yang berlaku dengan USD pada masa ni. So nak tahu apa yang berlaku dengan USD, kamu gunakan US dollar index. Simple je. Okay, US dollar index, tengok USD tengah lemah atau tengah kuat. Macam semalam USD lemah. Senang lah nak tahu. Okay, ada lagi? Ada apa-apa request lagi, soalan lagi? Video malam ni punya webinar saya akan buat recording. Okay, so besok boleh tengok. Saya akan post link YouTube lah. Okay, kepada yang nak slide boleh PM saya. Jangan risau. Ingatkan saya kadang-kadang saya lupa. Okay,
US dollar index kait dengan order US pair. USD index ni dia US semata-mata, currency US. So kalau dia turun ni bermaksud USD tengah lemah. Kalau dia tengah menaik, USD tengah kuat. So dari situ akak tengoklah pair apa yang akak nak masuk. Tengok USD dia kat belakang ke kat depan. Macam ni USD di belakang. So kalau USD lemah, apabila USD di belakang, currency chart pair tu akan naik lah. Dia terbalik. So kalau USD tengah lemah, USD punya chart pair dia kat depan. So chart tu akan turun. Akak selalu confuse. Saya tahu akak selalu confuse. Tengok chart terbalik. Okay. Right. So akak kena selalu ingat. Mana kalau tengah tengok USD, tengok pair tu USD dia berada di hadapan atau belakang. Okay. Okay. So ada apa-apa soalan ke request ke sebelum kita mengakhiri sesi kita untuk hari ini? Tak ada? Semua okey? Sama-sama Kak. Kalau apa-apa akak message je tanya. Okay. Saya tahu akak selalu aktif tanya. Jangan risau. Okay. So kalau tak ada apa-apa kita berhenti di sini. Okay. So hari Khamis kita still ada lagi lah webinar sebelum raya. Okay. Last webinar sebelum raya. Kemudian kita akan start balik hari ke continue on minggu hadapan. Okay. Cuti pun bukan balik kampung kan, duduk rumah je kan. Okay. So jangan malas masuk webinar. Okay, masuk webinar sejam lebih, dapat ilmu sikit, besok lusa guna lagi. Cikgu, tahun ni raya Ampang je lah. Nak keluar sepadan tak lepas. Raya Ampang je lah jawabnya. Okay. So kalau apa-apa boleh PM saya. Okay. Nak apa-apa dah, nak paling senang PM je lah. Okay. So kalau nanti okay, so terima kasih kerana datang malam ni. Next webinar adalah pada hari Khamis. Okay, so siapa yang register webinar, register satu kali saja. Tak perlu register banyak-banyak kali lah. Okay. Okay, so link Webex tu adalah link tetap saja. So link tu kamu simpan dan ingat setiap hari Selasa dan hari Khamis pukul 9 malam ni untuk bulan puasa saja. Maksud bulan depan tu kita akan tukarlah pukul 8 awal sedikit. Okay, so terima kasih semua datang. Kalau apa-apa message je lah. Okay. So saya akan stop kat sini. Okay, terima kasih.